Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ni kita akan belajar tentang standard kandungan 4.2 iaitu getah asli. Okey, masih lagi dalam bab 4 iaitu polimer. Untuk standard pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat menerangkan getah asli dari segi penamaan, formula struktur dan sifatnya, menerangkan proses pemvulkanan getah dengan menggunakan sulfur, dan mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan dan juga getah tak tervulkan. Okay, untuk yang pertama sekali pelajar, kita tahu bahawa getah asli ini adalah merupakan lateks. Getah asli berada dalam lateks, terdapat dalam lateks. Lateks ni apa? Lateks ni adalah susu getah lah. Di mana kita tahu bahawa dia merupakan cecair berwarna putih yang diperolehi daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ini ditoreh. Jadi, dia punya lateks akan mengalir dan kita kumpulkan. Jadi, getah asli ini yang terdapat dalam lateks ini merupakan polimer semula jadi. Ataupun dikenali juga dengan nama polyisoprena. Di sini merupakan yang pelajar dah belajar sebelum ni tentang polimer. Iaitu untuk getah asli merupakan polimer semula jadi. Namanya adalah polyisoprena dan monomer yang membentuk polimer ini ialah isoprena ataupun nama IUPAC dikenali sebagai methyl but 1,3-diena. Ini merupakan formula struktur lah untuk polyisoprena, di mana jika pelajar dapat perhatikan di sini adanya ikatan karbon ganda 2 di sini. Jika diperhatikan untuk polyisoprena ni merupakan polimer semula jadi yang mempunyai ikatan ganda 2 antara karbon dengan karbon. Di mana asal daripada isoprena lah. Ni isoprena. Daripada isoprena membentuk polyisoprena. Formula struktur ni pelajar perlu tahu untuk kedua-dua monomer dan juga polimer. Dan untuk lateks ini pelajar, iaitu polyisoprena ni, getah asli ni, ini merupakan keratan rentas lah untuk zarah-zarah getah. Zarah-zarah getah asli yang berada dalam lateks. Di mana untuk keratan rentas, dia terdiri daripada, dekat dalam bahagian dalam ni adalah zarah-zarah getah lah. Ini kita kenali sebagai zarah-zarah getah ataupun polimer tadi, iaitu polyisoprena. Manakala di luar lapisan ni kita ada membran. Membran yang meliputi ni adalah membran protein zarah getah, di mana membran ini bercas negatif. Nampak tak? Ini negatif. Lapisan membran ini bercas negatif. Ni lapisannya. Jadi apa yang berlaku adalah zarah-zarah getah, antara satu zarah molekul dengan molekul yang lain, dia akan menolaklah antara satu sama lain disebabkan adanya cas negatif ni pelajar. Dan kita tahu bahawa jika adanya negatif-negatif dia menolak, jadi keadaan ini menyebabkan zarah-zarah getah ini tidak akan bergumpal. Bergumpal ini maksudnya dia akan bergabunglah. Bercantum menjadi pepejat. Jadi disebabkan oleh adanya negatif cas, dia masih kekal dalam keadaan cecair. Dan untuk pengetahuan pelajar, lateks ni adalah sejenis koloid. Koloid di sini adalah bukan larutan, di mana dia merujuk kepada zarah getah ini tidak larut dalam air, sebaliknya dia hanya tersebar secara berasingan di dalam air. Seterusnya pelajar, apakah ciri-ciri getah asli? Kita tengok yang pertama. Ciri yang pertama adalah dia getah asli ni adalah lembut. Lembut. Dia adalah pepejar putih lembut pada suhu bilik. Pepejar lah. Suhu bilik dia pepejar putih lembut. Dan ciri kedua adalah kenyal atau anjal, di mana getah asli ni bila kita regang, dia boleh kembali kepada keadaan asal apabila dilepaskan. Kemudian untuk ciri seterusnya adalah tidak tahan haba, mana pada suhu yang tinggi getah asli menjadi lembut dan melekit. Penebat elektrik, mana dia tidak mengalirkan arus elektrik dan kita kata dia merupakan penebat elektrik yang baik.
Okey, mudah teroksida atau mudah dioksidakan oleh oksigen dalam udara. Okey, sebab oksigen tadi akan bertindak balas dengan double bond antara karbon dan menyebabkan getah asli ni kita kata mudah teroksida. Okey, getah asli juga reaktif kepada bahan kimia, di mana dia boleh bertindak balas dengan asid, alkali ataupun pelarut organik. Dan untuk ciri seterusnya adalah ia kalis air. Okey, getah asli tidak telap tidak telap air. Untuk kegunaan getah asli, okey, apa kegunaan getah asli pelajar? Okay, yang pertama, okay, digunakan untuk membuat sarung tangan getah. Okay, yang kedua, gelang getah seperti dalam gambar ini. Okay, kita juga gunakan getah asli untuk pembuatan tayar kenderaan. Okay, jalan bitumen bergetah. Okay, jalan tar yang ditambahkan dengan getah. Okay, untuk menyerap hentakan ataupun menyerap daripada daya ataupun geseran. Okay, kasut but getah dan juga untuk pembuatan tapak kasut getah. Okay, untuk latex, latex ni dia akan mengalami 3 proses. Kita akan lihat satu persatu. Okay, yang pertama sekali, latex akan mengalami proses penggumpalan latex. Okay, kita akan lihat nanti apa itu proses penggumpalan latex. Yang kedua, proses pencegahan penggumpalan latex. Dan yang ketiga, proses pemvulkanan getah. Okay, untuk yang pertama tadi pelajar, okay, latex boleh mengalami proses penggumpalan. Okay, apa itu proses penggumpalan? Kita tahu bahawa latex tadi wujud dalam keadaan cecair. Jadi penggumpalan ini dia akan berubahlah daripada cecair berubah kepada pepejal. Okay, pepejal tu maknanya dia bergumpal. Daripada cecair dia combine membentuk pepejal. Jadi bagaimana nak menghasilkan penggumpalan latex? Ada dua cara. Yang pertama melalui penambahan asid ataupun yang kedua melalui tindak balas bakteria, iaitu satu proses semula jadi. Kita tengok yang pertama, untuk penambahan asid, kita boleh guna contoh asid lemah yang digunakan adalah asid metanoik atau asid formik yang dikenali juga sebagai cuka getah. Yang kedua, boleh gunakan asid etanoik atau asid asetik. Yang ni yang cuka biasalah. Jadi asid ini mengandungi ion-ion hidrogen. Jadi, ion hidrogen membawa charge positif. Nanti ion inilah sebenarnya yang menyebabkan latex mengumpal. Untuk tindakan bakteria pula, secara proses semula jadi, kita tahu bahawa dalam udara ada bakteria. Jadi, bakteria ini akan memasuki latex dan bakteria ini merembeskan asid yang dinamakan sebagai asid laktik. Dan asid laktik ini juga mengandungi ion hidrogen. Dan ia menyebabkan latex mengumpal tadi di mana merubah menjadi pepejal. Jadi kedua-dua tindak balas dengan penambahan asid ataupun tindakan bakteria ini pelajar disebabkan oleh yang pertama sekali kita tahu untuk lapisan membran protein getah ni dia bercas negatif. Boleh lihat di sini. Okey. Jadi bila negatif asalnya dia menolak antara satu sama lain. Jadi dia wujud dalam keadaan cecair di sini. Jadi apabila kita tambahkan asid ataupun adanya tindakan bakteria, iaitu adanya asid laktik, jadi adalah ion hidrogen, iaitu ion positif daripada asid tadi. Jadi ion inilah, daripada ion inilah yang bercas positif ni akan neutralkan negatif tadi, negatif charge asal dekat membran protein. Dia akan neutralkan. Bila dia neutralkan, apabila zarah-zarah berlanggar menyebabkan protein, membran protein akan pecah. Disebabkan tindakan daripada ion hidrogen tadi yang neutralkan negatif charge. Dan bila pecah, polimer dekat bahagian dalam ni, polimer getah dekat bahagian dalam ni akan bergabung atau bercantumlah. Satu sama lain yang menyebabkan latex tu bergumpal ataupun menjadi pepejal. Ini pula merupakan cara-cara latex diproses lah sebelum hantar ke kilang untuk proses seterusnya. Iaitu yang pertama dalam bentuk getah keping. Yang kedua dalam bentuk blocks. Dan yang ketiga dalam bentuk getah scrub. Seterusnya pelajar, kalau tadi kita tahu bahawa dengan menambahkan asid kita boleh menggumpal latex. Di mana latex daripada cecair bertukar menjadi pepejal. Jadi bagaimana nak halang penggumpalan latex?
Okey, oleh tindakan bakteria contohnya yang terdedah kepada udara, susu getah akan bertukar kepada pepejat. Jadi kita boleh tambahkan dengan alkali. Okay, contoh kita gunakan larutan amonia. Okay, kita tahu bahawa alkali, contoh seperti amonia ni, dia mengandungi ion-ion hidroksida lah. Okay, yang membawa cas negatif. Jadi bila kita tambahkan alkali dalam susu getah atau latex, ion negatif daripada ion hidroksida ni dia akan neutralkan lah positif charge untuk ion hidrogen yang ada pada bakteria. Kita tahu bakteria tadi membawa ion positif iaitu ion hidrogen tadi bercas positif. Jadi dapat neutralkan lah kalau kita tambahkan alkali daripada ion hidroksida ni negatif charge. Jadi member protein tadi akan kekal negatif. Okay, sebab dia dah neutralkan yang positif, dah tak ada dah positif charge. Jadi zarah getah tu akan kekal menolak antara satu sama lain. Dan kita tahu bahawa di sini bila dia menolak satu sama lain, polimer getah tidak dapat bergabung dan menggumpal. Jadi latex akan kekal dalam bentuk cecair. Okay, kerana latex juga ada digunakan dalam bentuk cecair dan pepejat. Kedua-dua ada kegunaannya. Okay, dan untuk yang ketiga, untuk proses latex yang ketiga adalah pemvulkanan getah. Okay, apa itu pemvulkanan? Okay, pemvulkanan ni adalah satu proses yang pelajar untuk kita hasilkan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Sebab kita tahu bahawa ciri-ciri getah asli ni adalah tidak sebaik jika kita proses getah tersebut. Okay, kenapa kita nak melalui proses pemvulkanan getah? Tujuannya adalah untuk meningkatkan ciri-ciri getah asli. Kerana kita tahu getah asli ni, kelemahan dia ni, dia adalah lembut, tidak tahan haba dan mudah teroksida. Jadi untuk kaedah ada 3 pelajar. Kaedah pertama, kita boleh sediakan dalam makmal. Yang ini yang kita akan buat eksperimen nanti bila dah buka sekolah. Di mana kaedah ini adalah kita rendamkan jalur getah ke dalam larutan disulfur diklorida dan metil benzena untuk beberapa jam. Kemudian keringkan selama 2 hari. Kaedah kedua, kita boleh panaskan getah asli dengan sulfur pada suhu 140°C dengan zinc oksida sebagai mangkil. Okay, kaedah ini banyak digunakanlah di dalam industri pembuatan getah terbukan. Okay, industri itu di kilang-kilang lah. Dan kaedah ketiga iaitu kaedah alternatif, pemvulkanan alternatif. Yang ini khas untuk getah sintetik yang tiada ikatan ganda dua antara karbon-karbon. Okay, di mana dia menggunakan sinaran atau logam oksida atau peroksida. Dan getah terbukan yang terhasil daripada kaedah alternatif ini pelajar adalah bebas sulfur. Dia tak ada sulfur sebab dia tidak gunakan sulfur dan dia adalah lebih mesra alam. Okay, untuk pemvulkanan getah, pelajar kena tahu bagaimana pemvulkanan getah boleh berlaku. Kita ada di sini adalah formula struktur untuk contoh adalah getah. Asal ni kita ada getah, okay. Rantai satu polimer getah kita gabungkan dengan yang lain. Kemudian kita tambahkan dengan sulfur. Okay, apa yang berlaku adalah bila tambahkan sulfur, jadi sulfur ni akan membentuk rangkai silang antara molekul getah. Antara molekul getah yang panjang tadi. Jadi terbentuklah rangkai silang sulfur. Jadi di sini molekul getah ni kita tahu dia ada ikatan ganda dua. Jadi apa yang berlaku, sulfur yang dimasukkan tadi akan bertindak balas dengan double bond. Double bond tadi akan membentuk rangkai sulfur silang, rangkai silang sulfur kita kata, di antara rantai panjang molekul getah. Jadi apa kegunaan rangkai silang ni? Rangkai silang inilah yang akan mengurangkan kebolehan molekul getah untuk menggelongsor antara satu sama lain. Jadi ciri inilah yang menyebabkan getah terbukan ni lebih kuat atau kita kata dia lebih kenyal lah. Lebih kenyal atau lebih tahan haba. Di mana molekul getah ni untuk yang dah terbukan ni yang telah kita tambahkan sulfur contohnya ni, dia akan kembali kepada bentuk asal selepas kita regangkan. Maknanya pemvulkanan ni akan menyebabkan getah menjadi lebih kuat atau lebih kenyal.
Ini adalah perbezaan. Kita tengok contoh di sini getah tak terbukan. Yang tak terbukan maknanya tidak melalui proses pemvulkanan dengan getah terbukan. Okey, kita lihat dari segi perbezaan kekenyalan. Okey, ini sebelum diregang untuk getah tak terbukan seperti dalam gambar. Ini sewaktu diregang. Dan selepas diregang boleh diperhatikan kita bezakan dengan sebelum diregang. Kita boleh dapati bahawa dia tidak kembali kepada bentuk asal. Manakala untuk getah terbukan, okay, ini sebelum, ini sewaktu diregang dan ini selepas. Jika kita comparekan dengan sebelum, kita lihat dia punya keadaan adalah sama seperti sebelum diregang. Jadi di sini kita boleh buktikan bahawa getah terbukan adalah lebih kenyal berbanding dengan getah tak terbukan. Okay, dan akhir sekali pelajar, kita boleh simpulkan di sini perbezaan getah tak terbukan dengan getah terbukan dari segi ciri-ciri, iaitu yang pertama, untuk ciri kekenyalan, yang mana yang lebih kenyal, mestilah getah terbukan. Okay, lebih kenyal. Yang kedua, dari segi kekerasan, getah terbukan lebih keras berbanding getah tak terbukan, di mana getah tak terbukan ni lembut. Kekuatan pula yang manakah lebih tinggi? Getah terbukan adalah lebih kuat berbanding dengan getah tak terbukan. Untuk ketahanan haba pun sama. Getah terbukan lebih tahan haba yang tinggi berbanding dengan getah tak terbukan. Dia kurang tahan haba. Dan akhir sekali dari segi ketahanan pengoksidaan, mudah ke tidak dia teroksida. Jadi getah terbukan ni dia tidak mudah teroksida. Okay, lebih tahanlah terhadap pengoksidaan berbanding dengan getah tak terbukan ni dia lebih mudah teroksida. Okay, jadi pelajar, daripada apa yang telah cikgu terangkan tadi berkaitan dengan getah asli, cuba jawab latihan modul soalan 7, muka surat 194. Okay, soalan ini berkaitan dengan pengelasan bahan. Okay, dan cuba jawab uji diri 4.2 iaitu soalan dalam buku teks. Dan boleh hantar kepada cikgu setelah siap untuk penyemakan. Okey, berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.